Assalamualaikum. Hai semua. Ramai ke peminat wadai berbentuk donat ni? Kebiasaannya Indian panggil ulundu wadai atau medu wadai. Umi pun tak sure sebutannya tu betul atau tidak. Main sebut je. Ia adalah sejenis kacang dal yang berbeza dengan kacang dal yang selalu kita lihat tu. Teksturnya pun sangat rangup di luar, lembut di dalam dengan pelbagai bahan campuran serta aroma wangi dari daun kari membuatkan menu yang satu ni menjadi kegilaan ramai. Tak kira bangsa kan, Cina, India, Melayu, semua dah suka dalam menu ni. Ada beberapa tips penting yang Umi nak sharekan dari awal penyediaan wadai donat ni supaya hasil akhirnya nanti menjadi sempurna. Kalau anda nak tahu, jom tengok video Umi ni sampai habis. Bahan utama yang diperlukan, 1 cawan urat dal atau kacang ulundu. Umi rendam dengan air biasa lebih kurang 4 hingga ke 6 jam sampai jadi kembang lebih kurang 3 kali ganda macam ni. Kacang urat dal ni boleh dibeli di pasar raya Maidin atau kedai-kedai runcit India biasanya ada. Dah siap rendam, masukkan dalam blender. Tapi jangan guna blender yang biasa kita blend kat rumah tu. Sebab urat dal ni kena blend tanpa air. Jadi Umi guna blender khas ni. Sebenarnya ini blender daging atau ayam, tapi hasilnya memang halus sangat-sangat dan yang itulah kita nak. Blend hingga urat dal tadi betul-betul halus. Kalau nak mudah, sesekali matikan blender, guna sudu, sebatikan adunan, baru blend lagi. Bahagian ni penting ya untuk pastikan kacang urat dal lumat dan betul-betul halus supaya wadai yang akan kita buat nanti menjadi elok. Nak tahu dah cukup halus, caranya mudah je. Boleh ambil sedikit adunan dan rasa guna hujung jari. Dah halus macam ni, kira okey dah tu. Atau ada lagi satu cara, boleh test dengan masukkan sedikit adunan dalam mangkuk atau gelas yang berisi air. Kalau terapung, maknanya adunan tu selamat dan akan menjadi elok wadai donat kita. Masukkan adunan urat dal yang dah dikisar tadi dalam mangkuk, gaul sebatikan. Waktu blend tadi, Umi ada letak 2 sudu besar saja air supaya adunan ni tak terlalu kering. Ini lagi satu tips ya, kalau nak wadai donat menjadi, air jangan terlebih dalam adunan. Bahan seterusnya, 2 inci halia, 3 ke 4 tangkai daun kari, setengah biji bawang besar, 3 biji cili padi merah, 1 sudu besar serbuk bawang putih, 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil jintan halus, setengah sudu kecil lada hitam, 1 sudu kecil garam dan akhir sekali daun sup. Potong dadu bawang besar. Fungsi Umi letak bawang ni untuk bagi rasa manis-manis bawang dalam wadai. Halia cincang halus supaya bila makan nanti tak terasa gigit halia tu. Bagus ya halia ni bagi membuang angin dalam badan selain ia memberi rasa sedap pada wadai kita. Dah siap cincang, masukkan dalam adunan. Seterusnya cili padi. Sebenarnya lebih sesuai guna cili padi hijau sebab kurang pedas. Tapi sebab stok kat rumah dah tak ada, jadi Umi campak je lah apa yang ada. Kalau nak pedas, terpulang ya, boleh lebihkan cili padi. Daun kari, mayang halus-halus macam yang kita nak buat urap tu. Fungsinya untuk bagi rasa sedap yang berganda pada wadai donat. Selain aromanya yang wangi, kalau makan sebiji tu memang boleh ketagih lah. Dah siap, taburkan dalam adunan. Daun sup pun mayang halus. Sebenarnya kalau nak lagi sedap dan wangi, gunalah daun ketumbar. Tapi sebab stok daun ketumbar ni tak ada kat rumah, yang ada baki daun sup buat sup kaki ayam tempoh hari tu, makanya Umi pun guna je lah apa yang ada kan, perhabiskan. Lada hitam, Umi dah siap tumbuk kasar-kasar dahulu baru masukkan. Garam secukup rasa, baking powder, jintan halus, serbuk bawang putih, gaul semua bahan-bahan ni hingga sebati. Umi letak sedikit baking powder tadi supaya nak gebu dan lembutkan lagi wadai donat kita. Serbuk bawang putih tu optional je, kalau tak ada boleh letak sedikit serbuk perasa nur. Bagi Umi, bila letak serbuk bawang putih 3C ni, memang penambah rasa sedap yang berganda pada wadai.
Pada yang tak tahu mana nak dapat serbuk ni, boleh beli di Pasaraya Maidin atau kedai-kedai rempah ratus India kebiasaannya mesti ada. Namanya Trichy Garlic Powder. Gaul hingga betul-betul sebati sebab kita nak masukkan udara dalam adunan. Ni tips penting juga ya, supaya wadai donat ni gebu dan isi dalamnya berongga sedikit. Tak adalah padat sangat, makan pun lembut yang amat. Okey, jom Umi tunjukkan pula cara untuk bentukkan adunan seperti donat. Basahkan sedikit tapak tangan dengan jari. Jemputkan adunan, bulat-bulatkan dahulu. Tengok tu bila tangan kita basah, adunan tak mudah melekat di jari. Dah siap bulat-bulatkan tu, buat lubang di tengah-tengah seperti donat guna ibu jari. Ada macam-macam kaedah ya nak bentukkan ni. Ada yang letak atas daun pisang yang dibasahkan terlebih dahulu supaya mudah nak masuk dalam kuali. Ikutlah apa cara sekalipun, yang penting dapat bentuk ring tu. Kalau yang dah biasa buat, lama-lama akan mahir untuk dapatkan bentuk ring yang cantik. Pastikan minyak dah betul-betul panas dan gunakan minyak yang banyak ya, supaya mudah wadai ni terapung di permukaan dan masak sekata. Umi campak dalam 10 helai daun kari bagi naikkan aroma wangi pada minyak sebelum masukkan adunan. Goreng hingga coklat keperangan. Gunakan api sederhana perlahan je supaya wadai masak sempurna di bahagian dalam. Goreng biar lama dan rajin balik-balikkan supaya wadai tu masak sekata. Ada juga yang mengadu dengan Umi, wadai mereka kurang ramuk. Waktu menggoreng ni memang sangat-sangat penting. Kena rajin balik-balikkan, pandai jaga api. InsyaAllah bila kita goreng tu lama sedikit sampai coklat keperangan gitu, wadai kita tu bila makan memang akan bunyi kruk-krak je. Bila dah coklat keperangan, lebih kurang macam ni, angkat dan toskan minyak. Kalau nak lebih rangup lagi, boleh lebihkan masa, goreng lebih lama sedikit. Tapi jangan gelap sangat, nanti tak menarik pula wadai kita. Ulang proses menggoreng hingga adunan habis. Untuk satu cawan urat dal ni boleh dapat lebih kurang 18 hingga ke 20 biji wadai, bergantung kepada saiz yang kita buat. Macam yang Umi buat ni kecil-kecil je sebab nak dia lebih crispy je waktu makan nanti. Okey, sekian sahaja resipi wadai donat dalam entry kali ni. Selamat mencuba. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel Umi. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan lonceng first untuk dapat notification setiap kali video yang baru Umi upload. Terima kasih.